Golongan tabi'in, para ulama salihin, para mujahidin, kita kebanyakannya hanya perlu mengorbankan rasa saja, nafsu saja. Itu saja yang kita kena korbankan. Tidak perlu sampai pengorbanan darah kita. Lebihkan tenaga sedikit saja, fasiliti banyak. Jadi ini sebesar-besar nikmat iman Islam. Dan juga kita diberkati oleh Allah SWT dengan teknologi yang sepatutnya hasil kita berdakwah itu jauh lebih efektif daripada Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi SAW. Ya, jadi alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama di sini untuk meneruskan lagi kuliah akidah yang saya fokuskan adalah tentang manhaj Al-Arafi dalam sirah Rasulullah SAW. Dari malam ini kita banyak fokus kepada dakwah yang secara keseluruhannya, memandangkan kehadiran yang ada di kita, tapi nampaknya ada di kalau kita ada. Tadi kita malam ini ada program untuk mereka masjid yang kita harap jadi kita dapat masuk ramai-ramai meneruskan perjuangan abang-abang dan senior-senior yang telah pun hari ini menunjukkan bagaimana mereka bukan sahaja AUTP tetapi juga mereka tempat kerja mereka. Ini merupakan legasi daripada rakyat masjid yang kita tak boleh nafikan, dan kita harap inilah yang akan terus dibawa oleh antum semua apabila nanti keluar dari masjid yang menjadi Betonas. Lebih-lebih lagi dalam keadaan kita di AUTP ini, kita tidak mempunyai satu macam bidang khusus dalam Islamic Studies apalagi tentang jurusan dakwah sebagainya. Tetapi insya-Allah kita tidak kalah efektif dari segi menyampaikan risalah yang telah pun dibawa oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping itu juga kita jangan lupa ya, kita yang diliputi oleh nikmat yang begitu besar ini kadang-kadang lupa hakikat di mana saudara-saudara kita sampai pada hari ini masih terus menghadapi berbagai-bagai mihnah, berbagai-bagai tribulasi, kesusahan, kepayahan, penzaliman, penindasan, bahkan ancaman yang begitu besar. Mungkin dalam beberapa hari ini kalau anda perhatikan, misalnya kata di Britain sekarang ini sedang marak-maraknya kempen anti-Islam. Ya, walaupun mungkin diberitakan oleh berita-berita barat ini sebagai segolongan, tetapi kita tahulah agenda adalah untuk mengangkat isu ini. Kemudian saudara-saudara kita yang mungkin terdekat tetapi kurang perhatian oleh kita, contohnya saudara Rohingya kita yang ada di Myanmar, di mana daerah mereka tidak dapat pun dimasuki oleh orang-orang yang sembarangan. Jadi penindasan kepada saudara kita ini sangat-sangat tidak mendapat perhatian. Berbeza dengan mereka yang di Palestin, para kali pada hari ini sudah banyak pembelaan, dan mereka ini boleh dikatakan berada pada kedudukan yang lebih selamat. Walaupun terancam, kita tak kata orang Palestin ini selamat-selamat pun, tetapi dibandingkan saudara kita yang orang-orang Rohingya ini, mereka ini duduk di sekelilingi oleh musuh. Tak ada sekatan untuk mereka ini akan ditindas oleh musuh-musuh mereka. Dan musuh-musuh ini pun sebenarnya kita tak boleh nak katakan sebab mereka ini menganiaya adalah sebab agama Buddha, sebab ajaran agama Buddha tidak demikian. Ya, lebih kepada perkauman daripada antara agama. Inilah hakikat saudara kita, dan banyak-banyak tempat lain di Kashmir, bahkan di Thailand Selatan pun berlaku juga di Filipina Selatan. Walaupun bahawa kita tengok mereka dipergunakan oleh kerajaan Filipina untuk kita menyelesaikan masalah kerajaan Filipina dengan orang-orang Islam di Selatan Filipina, dan banyak tempat lain yang masih memerlukan perhatian. Terutama juga di Syria. Jangan lupa ada saudara kita besar, supaya kita jangan berhenti berdoa untuk saudara keselamatan saudara kita di Syria. Belum lagi isu Syiah Sunni
dan sebagainya. Inilah dilema kita sebagai orang Islam. Dan apabila kita bercakap seperti ini, cakap tentang isunya. Kalau kita cakap tentang isu ni, ada saya teringat dengan quote orang kata, great people kan, dia talk about ideas, ideas. Kalau average people dia talk about issues. Kalau yang apa namanya, yang narrow minded, jadi narrow minded dia talk about people. Jadi at least kalau kita cakap tentang isu ni, adalah sikit satu grade di atas kan, daripada kita cakap-cakap tentang sekular dan sekular lah kan. Jadi ini akan menjadikan kita sentiasa peka kepada keadaan umat Islam. Inilah yang disebutkan dalam satu hadis Rasulullah SAW, man lam yahtam bi amri muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak mengambil berat tentang urusan orang-orang Islam ni, maka bukanlah mereka daripada golongan orang Islam. Ya. Baik, malam ini bila bercakap, saya nak cakap satu-satu ataupun melihat satu sisi dari segi dakwah ni. Kita sekarang berada dalam bulan Rajab. Di bulan Rajab ni, bila kita cakap Rajab, sejak ini kita masuk bulan Sya'ban. Bila masuk bulan Sya'ban dah berjiran dengan bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini bagi orang yang benar-benar beriman, maka kedatangan Ramadan ini sangat-sangat dirinduki oleh mereka. Tak sabar-sabar ni, dah Rajab dah, bila nak pergi nak Sya'ban ni kan. Tapi bagi orang yang tidak beriman, dia kata Ramadan lagi kan. Baru dia Ramadan ni dah Ramadan lagi. Jadi mereka tidak lihat sebagai peluang. Baik, bila sampai di bulan Rajab ini, apa yang orang ingat? Selalunya ingat tentang peristiwa besar dalam bulan Rajab ni, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi bukanlah untuk saya malam ni kita nak bawa pada tajuk Isra dan Mi'raj. Saya cerita murah, cerita Isra, pergi Baitul Maqdis, naik ke langit, minta kepada lain, diturunkan kewajipan untuk solat dan sebagainya. Mungkin kita ulang-ulang cerita yang serupa je kan. Tapi malam ni saya nak tarik satu perhatian, di mana selepas peristiwa Isra dan Mi'raj itu, apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam baginda kumpulkan orang-orang Quraisy di kalangan keluarga baginda dan orang-orang Quraisy yang lain. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam beritahu, baginda beritahu, malam tadi aku berisra daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Orang yang pernah pergi ke Baitul Maqdis tahulah perjalanan Baitul Maqdis itu berapa jauh. Ini pula baginda sallallahu alaihi wasallam beritahu, malam tadi aku pergi daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Sekarang dah balik sini dah. Perjalanan pergi Baitul Maqdis mengambil masa 1 bulan. Jadi 1 bulan perjalanan ini, pengalaman saya pergi daripada Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah, Mekah Madinah itu menunjukkan perjalanan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Yang kita yang mudah kan, mana tak mudah naik taksi. Lancar ya. 4 jam sampai Mekah Madinah, 4 jam ya. Tapi orang naik kan 8 jam. 8 jam ni siap ya, jemaah haji ni. Tapi Rasulullah SAW tengok keadaan, masya-Allah, panas terik, batu, batan, bukan pasir saja. Ada kawasan batu saja. Kan kira dia orang batu ni nak berlari lagi tak dapat jalan pun belum tentu lancar. Jadi satu keadaan yang susah kita lalui. Ini pula Rasulullah SAW kata, malam tadi aku berisra pergi ke Baitul Maqdis. Sekarang dah ada di sini. Begitu baginda bercakap begitu, separuh daripada orang yang ada itu, daripada asalnya beriman, dia kata impossible. Ya, mengalir kerja orang ni. Mula-mula dia dah dengar dia kata, pergi Baitul Maqdis 1 malam, balik sini lagi. No way, man. Kan? Separuh daripada mereka akhirnya tidak beriman. Asalnya beriman. Asalnya orang-orang yang awal-awal beriman. Kemudian bila baginda sallallahu alaihi wasallam tak sambung lagi kata, daripada Baitul Maqdis aku bermi'raj ke langit, ke Sidratul Muntaha. Allah daripada yang bagi itu tidak beriman. Di antara yang balik, ada yang menjumpa dengan saya
Dan jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar ni, dia tanya mereka beritahu dia kata umpamanya kalau kita orang Melayu kita gila Muhammad ni kan, ada tu dia kata malam tadi dia pergi baca mandi sebelum pergi ke lagi sekarang ni kat sini, mana boleh jadi. Saya Abu Bakar cakap apa? Dia kata kalau ada yang lebih mustahil daripada yang diceritakan itu pun aku percaya. Inilah malam ini kita nak bawa satu sisi daripada selepas peristiwa itu, seorang manusia hebat yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa digelar As-Siddiq? As-Siddiq itu artinya yang membenarkan. Jadi umpama begini, Nabi Muhammad SAW cerita, Abu Bakar, ini aku nak cerita ni. Malam tadi aku percaya ya Allah. Aku tak gitulah, ya. Kalau habis cerita lagi pun dia akan percaya. Apalagi habis cerita. Tapi tak ada Sayyidina Abu Bakar cakap macam tu kan. Jangan pula ustaz tak mahu cerita lain. Kalau Sayyidina Abu Bakar ni semuanya bukan gitu. Maksudnya itu umpamanya Rasulullah SAW belum habis cerita lagi, betul Rasulullah. Benar. Sebab telah dinamakan apa? As-Siddiq. Hebatnya iman Sayyidina Abu Bakar. Sehingga Sayyidina Abu Bakar ni begitu hebatnya kepribadiannya ini, ada yang menggelarnya sebagai Afdalul Bashar ba'dal Anbiya, manusia terbaik selepas para nabi. Punya hebatnya kepribadian Sayyidina Abu Bakar ni. Sayyidina Abu Bakar ni asalnya dia seorang nama dia asal itu Abdul Ka'bah. Asal nama asal Abdul Ka'bah. Tahu Abdul tahu kan? Yang Abdul ni tak ada kena-mengena dengan Paula Abdul. Walaupun dia orang Syria, jadi orang mereka. Ya, tak ada kena-mengena. Ini Abdul tu orang Melayu suka sebab Abdul ni padahal asalnya Abdul ya, Abdul. Orang Melayu bila sebut Abdul ni apa-apa ada pula kasih sama. Abdul Manaf pun ikut. Padahal Abdul Manaf ni bukan salah satu. Abdul Manaf bukan salah satu daripada nama Allah. Kan? Hanya nama Datuk Rasulullah SAW. Kalau orang tanya kenapa ambil nama Abdul Manaf? Sebenarnya nama Datuk Nabi kan? Tapi tak ada makna. Tak ada bahagian. Tak makna yang tidak keluar kepada keimanan kan? Kalau tak silap saya, Abdul Manaf itu pun salah satu daripada nama berhala. Ya? Jadi Abdul Ka'bah ni hamba kepada Ka'bah. Jadi apabila Sayyidina Abu Bakar ni bila dia Islam, Sayyidina Abu Bakar ni namanya pun ditukar oleh Rasulullah SAW. Tapi Abu Bakar dia sendiri bukan nama lah. Abu Bakar dia sendiri adalah satu laqab. Laqab ini macam gelaran. Dan Sayyidina Abu Bakar ni kalau dibandingkan Rasulullah SAW, dia tua dalam dua setengah tahun kan? Daripada Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar ni nama bapanya Utsman bin Amir ataupun lebih dikenali sebagai Abu Quhafah. Ibunya Salamah bintu Sakhar. Gelarannya adalah Ummul Khair. Jadi kedua-duanya ini dia berasal daripada Bani Taim. Bila masa Sayyidina Abu Bakar ni masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar ni di antara golongan yang kita gelar sebagai as-sabiqun al-awwal. Kehebatan golongan as-sabiqun al-awwal, orang-orang yang terawal masuk Islam ni ialah pada saat di mana Islam itu masih lagi pada kedudukan yang sangat-sangat lemah. Umpama kita lah pada hari ini kan, kita ni risau juga dalam zaman demokrasi ni. Orang selalu melihat zaman demokrasi ni, siapa yang banyak dia lah yang menang kan. Siapa yang menang kursi paling banyak dia lah paling menang. Bahaya lah kan. Maklum bekas pilihan raya ni kan. Jadi bila dia menang, macam mana kalau dia menang soalan populariti? Tapi pada bagaimanapun demokrasi ini bukan lama kebenaran ya. Artinya
banyak atau ramai tidak menetapkan betul ataupun salah. Jadi kalaulah golongan as-sabiqun al-awwalun ni, kalau mereka melihat atau punya mentaliti ni, kata macam mana kita ni orang lain tu lebih ramai yang fikir kontra dengan kita daripada fikir macam kita dapat macam mana Islam ni, sudah tentu mereka nak putus asa. Sebab itulah hebatnya golongan as-sabiqun al-awwalun ni, dalam keadaan mereka sedikit mereka yakin kepada kebenaran. Dalam keadaan mereka sedikit mereka ada keberanian mempertahankan kebenaran itu. Nanti kalau selepas Hijriah pula, golongan Ahlu Badar ada keistimewaan mereka sendiri dibandingkan orang-orang yang tidak menjadi Ahlu Badar, Badar Al-Kubra. Saat-saat yang sangat berbeza dengan apabila Islam itu telah bergemilang dengan beratus-ratus ribu pengikut. Sangat-sangat berbeza, itu tak boleh samakan. Begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakar ni, dengan para sahabat-sahabat yang lain. Itu termasuklah 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk memperoleh syurga. Jadi Abu Bakar ni dia menerima panggilan Abu Bakar ni meluk Islam. As-Siddiq tanpa sebarang keraguan. Dia orang yang pertama menyatakan keimanan di kalangan orang-orang lelaki selepas Sayyidina Khadijah, kemudian Sayyidina Abu Bakar. Maka kehebatan Abu Bakar ini pula dirangkamkan dalam Quran, termaktub dalam Quran. Ada bila kita kata termaktub dalam Quran, adakah semua orang-orang dalam Quran ini termaktub maka hebat-hebat belaka? Satu, sebab kehebatan. Yang kedua, sebab paling celaka. Maka termaktub dalam Quran. Contohnya Abu Lahab, kan? Ada orang kata hebat, popular masuk Quran. Abu Lahab masuk Quran yang jelas. Maka Sayyidina Abu Bakar ni tidak ada disebut sebagai Sayyidina Abu Bakar, di mana dalam ayat Az-Zumar, wa may yahdillahu fala mudhill alayhisallahu bi'azizin dzikr. Sesiapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, maksudnya dengan sebab pilihannya yang benar itu, maka tiada siapa yang dapat menyesatkannya. Maka ini rakaman tentang sifat yang ada pada Abu Bakar. Bukankah Allah itu Maha Kuasa lagi berhak membalas dengan azab seksa kepada golongan yang bersalah? Tentang pengorbanan Abu Bakar, sebaik sahaja Abu Bakar radhiyallahu anhu mengisytiharkan bahawa dia tunduk kepada Allah dan Rasulnya, langsung dia melangkah untuk menyampaikan kebenaran. Yakin akan kebenaran itu, maka dalam jiwanya, oh ini tak boleh simpan-simpan, mesti segera disampaikan. Jadi mereka yang terdiri daripada golongan bangsawan seperti Utsman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, ini hartawan belaka, paling tidak dia usahawan. Daripada modal kosong, macam Abdul Rahman bin Auf, daripada modal kosong, yang penting tunjukkan jalan ke mana pergi pasar Madinah. Umpama sekarang ni, show me the way to the stock exchange. Oh begitulah, pergi mana? Kalau stock exchange itu sebagai indikator kepada perkembangan ekonomi, maka begitulah para sahabat. Seperti lagi siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Ubaidah bin Al-Jarrah. Semua ni nama-nama yang termasuk dalam catatan tinggi para sahabat, merupakan orang-orang yang dijanjikan oleh Allah SWT masuk, dijamin masuk syurga. Ini dia merupakan nama-nama yang terjamin kualitinya. Nama-nama ni mungkin jarang disebut dan jarang didengar oleh kita. Tapi kalau antum yang dah biasa dalam program-program tarbiyah, alhamdulillah biasalah. Tetapi orang yang tidak biasa dalam suasana macam ni, maka nama-nama seperti Wayne Rooney itu lebih terkenal. Berapa gol dia dapat pun boleh ni. Kemudian minit ke berapa gol dia masih ada 10. Sekarang dia sedang malas-malas nak main pun
habis main. Tetapi bila kita cakap tentang person di kalangan orang-orang hebat, Muhammad Al-Fatih cakap tentang Salahuddin Al-Ayyubi, Umar bin Abdul Aziz, kita tak boleh kata cakap tentang person ni ustaz kata itu narrow minded. Kan. Sebab apa kita cakap we talk about grand person. Jadi maksudnya cakap tentang person tadi apa lah cinta kan, kita gitulah kan, cakap tentang pakcik kan. Bahkan macam-macam ni saya selalu tengoklah budak tu ni apa pakcik kan lah kan. Ya, itu istilah terkenal dalam budaya Kopi. Okey. Jadi saya harap itu tidak termasuk nanti menjadi image bahawa kita ini dalam hidup. Okey. Pada mulanya agama Islam didakwahkan secara rasmi. Sehingga turun wahyu fasda bima tu'mar wa a'rid al musyrikin. Oleh itu sampaikan secara terus terang apa yang diperintahkan kepadamu dan janganlah kau hiraukan bantahan dan tentang kaum kafir musyrik. Jangan hirau. Bagaimana boleh tidak hirau? Ya tak? Kalau kita berada di satu keadaan minoriti, kita majoriti, kita boleh cakap tak hirau. Hanya hero saja yang tak hirau. Tak? Jadi inilah ya, satu sifat yang perlu ada dalam diri kita. Antum orang-orang muda ni ya. Semalam ada imam muda bagi semangat, malam ni imam tua pula kan. Jadi kita lihat macam mana kita boleh buat akhir dan musyrikin, melainkan ada dalam diri kita ini sifat syaja'ah, ada keberanian. Tapi macam mana nak berani kalau jumpa ustaz ni kata-kata ni mana kan? Ada budak pergi kerja bawa surat ni ustaz, ini ada abang ni bawa surat macam mana ada keberanian, ada syaja'ah maksudnya itu keberanian dalam kita nak menzahirkan kebenaran. Perkara yang benar wani cakap ya. Tapi berani yang semestinya tidak beradab. Ya. Berani tidak semestinya tidak beradab. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam membawa kebenaran datang kepada Fir'aun yang mengaku dirinya itu Tuhan pun. Nabi Musa berjumpa dengan Adam ya. Siapa kita dibanding Musa dan siapa musuh kita dibandingkan Fir'aun. Maksudnya siapa lebih buruk antara musuh kita dengan Fir'aun, siapa lebih mulia antara kita dengan Musa. Ini adab dalam kita berdakwah, menyampaikan dakwah. Tetapi diperlukan tadi apa? Keberanian. Rasulullah SAW bertepatan meminta Allah SWT mula untuk mula untuk menyampaikan, kalau boleh dikatakan sebagai penentangan. Biasanya penentangan, perbezaan pandangan ini di kalangan orang-orang yang musuh kita, mereka namakan kutukan. Bila kita katalah kerajaan ini tidak menjalankan amanah mereka dengan betul, mereka telah jalan gunakan ini. Kenapa kutuk-kutuk? Itu namanya kutuk. Bila disebut kutukan ini, maka akan nampaklah kasar. Sedangkan cara penyampaian kita hidup saja. Kadang-kadang begitu ya. Perhimpunan aman akan jadi perhimpunan haram ya. Jadi itu biasanya bahasa orang yang tidak menerima kritikan. Jadi ini merupakan naluri. Secara nalurinya maka ia menimbul orang-orang musyrik. Maklum kita ni sudah lama majoriti nak menentang pula sesuatu yang menjadi pegangan majoriti. Rasulullah SAW tidak terlepas daripada kezaliman mereka. Ada kalanya dia dilempar ke kuturan dan juga dilempar dengan batu-batu. Siapa di antara kita ni pernah lempar? Lalu dilempar ke kuturan. Siapa pernah dalam rangka dakwah? Tak ada ya? Tak ada. Lempar dengan batu, siapa pernah? Tak pernah juga. Ada kalanya dahan-dahan pokok duri diletakkan di atas jalan. Siapa pernah? Tak ada juga. Paling tidak saya pernah.
kaki saya pernah dicucuk, terluka oleh kaca yang ditabur oleh budak-budak yang tak suka saya tegur. Tapi budak-budak ni bukan musyrikin lah. Budak-budak yang tahu Ustaz lalu kepada malam-malam gelap-gelap dia lempar ni apa ni, bola-bola bambu tu yang pecah-pecah tu tabur jalan jalan Ustaz lalu. Saya pernah luka kaki saya sebab tegur budak-budak. Kan? Jadi kalau kita pernah macam tu, syukurlah, besar pun ada sesuatu yang kita boleh bangga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Atas sebab apa? Sebab kita melakukan sesuatu kerja yang benar, kita pertahankan yang benar. Kalau adalah, ya. Jadi pada suatu hari sebilangan orang musyrikin mengerumuni Rasulullah SAW. Ada seorang yang namanya Utbah bin Mu'id. Dia telah membeli satu kain di keliling leher baginda sallallahu alaihi wasallam dan meminta kain itu untuk tujuan apa? Supaya Rasulullah ini tercekik dan mati. Pernah Allah macam tu gitu? Tak pernah. Setakat kena mati dekat Facebook adalah kan, tak sakit apa pun. Ya, tak sakit apa pun. Itu pun dah kecewa semacam. Ini yang saya tak nak Ustaz. Saya rasa nak kuat lah daripada kerja-kerja dakwah ni. Baru cakap sikit orang penting. Kita belum lagi sampai ke peringkat yang dibelikan kain dan minta macam harga pun. Belum lagi. Maka dalam keadaan seperti itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu muncul. Lalu dia masuk campur dan menyelamatkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, adakah kamu mau membunuh seseorang semata-mata kerana dia mengucapkan tiada Tuhan melainkan Allah, la ilaha illallah? Campur tangan Abu Bakar ini telah membuat orang-orang musyrik merah dan itu takkan dah happy lah kan? Maka apa yang berlaku selepas itu? Berani Abu Bakar kan? Dalam keadaan minoriti ini, mereka menyerangnya, memukulnya tanpa belas kasihan. Kepalanya berdarah dan darah mudah mengalir dengan begitu banyak. Akhirnya saudara marahnya mendengar khabar berita datang menyelamatkan Abu Bakar. Apabila hamba Allah yang taat mengukur, maka hanya ucapan apa? Subhanallah. Subhanallah, Maha Suci Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Besar. Subhanallah. Kalau kita dalam keadaan dalam, aduh, kan? Aduh, tolong, tobat. Orang kali itulah yang kita ucapkan. Masa itulah orang main lemah. Walaupun sudah malam hari, ya, kadang-kadang bukan saja tak mati mak ada kan, masa tu dia mak. Tetapi saya dah makan ni, punya bunyi jiwa ni, dia mengucapkan subhan. Sepanjang nubuwah baginda sallallahu alaihi wasallam ni, Abu Bakar ini tetap menjadi sahabat tersebut. Dia benar-benar susah dan senang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kira orang sedang suka ke, sedang marah ke, sedang popular ke, sedang dibenci, maka dia setia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya nak tambah, saya terbaca je. Kadang ketika sentral kan bahagian bawah ada orang buku-buku murah, buku impor. Saya terjumpa satu buku, nama dia Princess of Medina. Buku ni tulis oleh seorang perempuan Indonesia atau salah saya. Buku ni tentang Aisyah radhiyallahu anha. Kononnya lah ya. Dia kata hanya wanita sahaja yang memahami jiwa Aisyah sebagai seorang perempuan ketika itu. Salah satu yang disebutnya, ini perkara yang jijik dilakukan oleh golongan yang hendak menimbulkan kebencian kepada Rasulullah SAW.
Dia kata Sayyidina Abu Bakar tak kisah umur Aisyah yang begitu muda tadi dikawinkan dengan Rasulullah SAW supaya dia mendapat kedudukan yang tinggi di sisi baginda Nabi. Alhamdulillah. Saya membacanya dengan perasaan yang terhiris. Mula-mula saya nak beli juga saya penting nak bagi dekat yakin ke apa kan, kandidat ke apa. Tak rasa bersedera nak berdoa duit menyumbang untuk membelinya. Hanya buku ni Princess of Madinah. Jadi ada orang terpinci. Saya bakal dia nak mencari tempat kedudukan di sisi Nabi SAW. Kalaulah saya bakal itu berfikir kepada kedudukan, patutnya masa Nabi susah begini, lama dah lari. Buat apa duduk dengan seorang manusia yang dikutuk oleh kaum yang dibenci, dihina, diseksa? Buat apa bersama-sama dengan dia? Patutnya tunggulah Nabi Muhammad telah berjaya mendapatkan kedudukan tinggi, barulah mendekati baginda SAW. Jadi di antara bukti-bukti awal bahawa dakwaan itu adalah dakwaan dengan maksud yang keji, memburuk-burukkan kepribadian sahabat Rasulullah SAW dan sekaligus mencaci kedudukan Nabi Muhammad. Digambarkan sebagai seorang yang terlalu bernafsu untuk berkahwin orang muda. Sambil itu juga mungkin dalam 3 hari orang berisik lah, Ustaz Azhar itu dapat isteri ketiga. Macam-macam komen kan, komen lelaki, komen perempuan. Tapi kali ini lah ada orang komen perempuan yang paling banyak positif lah. Yang negatif tu banyak juga. Tapi inilah yang antara. Tapi kalau Ustaz Azhar maka negatif lah. Dia tak sama lah taraf dia dengan Ustaz Azhar itu. Tidak kan? Okey. Kemudian kita teruskan sikit. Kemudian salah satu daripada kelebihan Sayyidina Abu Bakar ialah sifat yang luhur, sanggup belanja wang. Dengan kemurahan hatinya itu, dia membeli hamba sahaya yang menderita dan dizalimi oleh tuan-tuannya dan membebaskan mereka. Di antaranya adalah Bilal ibn Rabah, seorang hamba Habsyi, telah mengalami siksaan yang paling tidak terperi oleh tuannya. Satu ketika tuannya membaringkan Bilal di atas pasir yang sangat panas di bawah terik matahari. Kemudian seketul batu besar dia letakkan di atas dada Bilal. Batu ni tak payah letak pada dada, pegang macam ni pun cukup. Sekarang ni di Madinah suhunya tak tinggi, hanya 47 darjah Celsius saja. Kita 32 dah. Saya datang bulan September dulu pernahlah merasa 47 darjah Celsius di mana. Kalau terdedah je ni, memang terasa dah terik ya. Jadi paling selamat kali tutup. Kalau dengan baju bini ni selamat. Kemudian kalau tangan kita walaupun ada panas terik matahari ni, kalau kita bergerak ada angin tu sedap. Dalamnya ada aircon, belum kita jadi aircon. Itu hebatnya ya, di tanah Haramain ya. Kalau kat Malaysia ni kalau belum jadi pulau ya, kehebatan di tanah padang pasir ni ya. Tetapi terik matahari itu sudah betul sangat-sangat menyesakan. Tak terbayang kalau kita siksaan yang diterima oleh Bilal berubah. Untuk apa? Untuk mengubah pendiriannya. Ugutan. Kalau setakat ugutan, kalau kita di sini kan, kalau setakat ugutan sikit kan, kerana semua aku tak jangan lupa jangan lupa kau tu makan gaji daripada siapa kan. Setakat ugutan macam tu ni tak makan kalau salah. Ini ugutan yang sudah melibatkan fizikal. Kalau kita selagi tak fizikal tak apa. Tetapi yang itu pun lama yang berbubuh dah. Ini bukan berbubuh syahid, ugutannya sikit ya. Kadang-kadang takut tersisih di dalam masyarakat pun takut menyokong kebenaran. Inilah cabaran di dalam menyokong kebenaran.
pendirian. Bagaimana para sahabat dalam keadaan terseksa pun tetap dia kata Ahad. Abu Bakar menyaksikan bila Allah dalam keadaan yang begitu menyedihkan, lalu dia pun membeli Bilal ini pada Tuhan dan membebaskan. Kemudian satu kisah Umar radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, dia membelasah apa perempuannya, Lubainah, hitam, biru, lebam. Jadi apabila dia merasa penat, lalu dia kata, aku tinggalkan kamu sekarang bukan kerana aku kasihan, dan kamu tapi kerana aku letih mengukur sampai letih tak alat lagi nak. Maka Abu Bakar ni dia juga telah membeli dan membebaskan Lubainah. Dia juga membeli ada hamba-hamba yang lain selain daripada Bilal dengan Lubainah. Ada yang bernama Amir, Nahijah, Zunnirah, Ubais. Ini sebahagian daripada mereka yang telah dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar ni, dan membeli hamba ni bukan dengan harga yang murah, bukan macam beli basikal atau kedai kecil, ya. Hamba-hamba zahir dan manusia dibeli dengan harga mahal. Ini kita tak boleh bayangkan dalam cerita Piramli, kan? Ya, membeli hamba ni adalah satu bentuk kemewahan di zaman orang-orang dahulu. Ya. Maksudnya bukanlah bangga dengan hamba, tapi ini menggambarkan sesuatu social status tertentu. Sebab itulah kita tengok dari segi penghapusan hukum hamba ni, dia tidak begitu saja ni. Dulu kan Islam dihapuskan hukumnya, tetapi terhapus dengan adanya syariat Islam. Banyaknya perkara-perkara yang dikafarahkan dengan ijtihad qabah. Banyaknya perkara yang apabila dilakukan kesalahan, hukumannya ialah melepaskan hamba zahir. Itu di antara bagaimana hamba itu lama-lamanya berkurang. Kemudian peranan atau pelibatan Abu Bakar dalam penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahap penindasan pengesaan para sahabat ini dia mencapai ke takat yang telah begitu lama, hingga kan Abu Bakar dan mereka yang taat kepada Allah dan Nabi telah diperintahkan supaya berhijrah ke Habasyah. Itu yang pertama. Beliau tidak mampu untuk meninggalkan tuannya dan dia bersedia berkorban apa saja. Walaupun yang lain hijrah ke Habasyah. Bagaimanapun dia meninggalkan Mekah ke Habasyah kerana Negus, Raja Habasyah yang sangat terkenal, Najasyi. Dengan keadilan dan seperti ini, semua mereka yang mendapat suaka perlindungan di bawahnya mendapat menikmati kesejahteraan, tidak terdapat batasan dan paksaan daripada. Jadi apabila Abu Bakar radhiyallahu anhu telah berjalan dalam jarak yang dekat, dia bertemu dengan Ibnu Dawud, seorang ketua puak Qarah. Dia bertanya kepadanya, ke mana kamu hendak pergi? Abu Bakar jawab, oleh kerana kehidupan yang aman tidak mungkin di Mekah dan para musyrikin tidak memandang aku untuk ibadah kepada Allah, jadi aku sedang pergi ke negara lain. Ibnu Dawud menjawab, kamu menyampaikan kedermawanan kamu dan memberi bantuan kepada mereka yang miskin dan tidak berdaya. Kamu juga menghormati dan melayani tetamu kamu dengan baik. Kamu menenangkan mereka yang berada di dalam kesusahan. Aku tidak akan membenarkan orang yang seperti kamu ini berhijrah. Ibnu Dawud menemaninya kembali dan memberitahu para bangsa Mekah bahawa Abu Bakar berada di bawah perlindungannya.